Terima kasih kepada rakan saya di studio. Saya sekarang berada di Pusat Perkhidmatan Tayar Goodyear. Bersama saya Encik Hafiz Azhar dan beliau pada hari ini akan menjelaskan kepada pengguna bagaimana pengguna boleh memilih kepelbagaian jenis tayar. Okey, Encik Hafiz. Ya, saya. Boleh tak Encik Hafiz terangkan kepada pengguna di luar bagaimana pengguna boleh melihat dan sebelum proses membeli, beliau boleh melihat bagaimana tayar itu baru ataupun tayar itu lama. Okey, apa yang kita cuba kongsikan pada hari ini adalah bagaimana untuk mengenal pasti sama ada tayar itu tayar yang baru ataupun tayar yang telah diguna pakai, sama ada tayar toreh, tayar botak, dan juga bagaimana untuk mengenal pasti perbezaan di antara kedua-dua tayar ini. Jadi untuk mengenal pasti bagi tayar yang baru, seperti apa yang kita lihat di sini, tayar ini permukaannya masih lagi kelihatan baru, sudah pasti. Ya, dibandingkan dengan tayar yang sudah diguna pakai ataupun maupun yang sudah botak, keadaan tayarnya sangat berbeza. Jadi dengan cara paling mudah adalah mengenal pasti adalah untuk melihat daripada segi aspek permukaan tayar itu sendiri. Jadi sudah boleh mengenal pasti sama ada tayar itu tayar yang baru ataupun tayar yang sudah diguna pakai. Jenis apa yang pengguna sering beli tayar tersebut? Kebanyakannya pengguna akan menukar ganti tayar kepada apa yang telah ditetapkan oleh pengeluar kenderaan. Jadi seperti tayar yang ini adalah tayar yang sering ditukar ganti oleh pengguna kerana ia mengikuti piawaian yang telah dikeluarkan oleh pengeluar kenderaan. Jadi ini adalah kebiasaannya untuk pengguna menukar tayar yang baru dengan jenis yang sama. So, Hafiz, boleh tak you jelaskan bagaimana pengguna boleh melihat tahun pembuatan tayar tersebut? Okey, untuk mengetahui mendapatkan informasi mengenai tahun pembuatan tayar, setiap pengeluar tayar ataupun setiap daripada tayar ini mempunyai banyak informasi yang boleh didapati pada dinding tayar. Jadi untuk mengetahui di dinding tayar ini ada 4 angka di sini, yang mananya 2 angka pertama akan menunjukkan minggu pembuatan tayar itu dan lagi 2 angka yang terakhir itu menunjukkan tahun pembuatan tayar itu. Jadi sebagai contoh di sini, tayar ini dibuat pada minggu ke-13 pada tahun 2008. Jadi itu adalah cara untuk mengenal pasti tahun pembuatan tayar. Okey, bagaimana pula pengguna boleh tahu berat tayar tersebut dengan kenderaan yang mereka miliki? Okey, untuk itu seperti yang saya terangkan tadi, kebanyakan informasi boleh didapati daripada dinding tayar ini sendiri. Jadi untuk mengenai had muatan untuk tayar ini, kita boleh dapati di sini informasinya. Nombor angka 2 angka itu akan menunjukkan berapakah had maksimum yang dibenarkan untuk dimuatkan ke dalam sesebuah kenderaan itu. Tetapi nombor ini hanya mewakili indeks, yang mana untuk mengetahui berapakah berat sebenarnya, pelanggan harus mendapatkan informasi ini di kedai-kedai yang bertauliah dan juga untuk mendapatkan berat sebenar sama ada tayar itu sesuai digunakan untuk sebuah kenderaan itu ataupun tidak. Macam mana pengguna boleh melihat tanda paras amar botak? Okey, seperti yang dibincangkan tadi, di setiap tayar ini akan diberi penanda, tanda amaran botak tayar lah. Jadi kalau dilihat secara bertentangan, ya, yang 3 segi ini, kalau dilihat secara bertentangan dengannya, apa yang akan didapati adalah satu bonggol. Bonggol ini merupakan tanda paras amaran menunjukkan bahawa tayar itu sudah botak. Jadi ini tayar yang masih baru. Jadinya bunga tayar ini lebih tinggi daripada kedudukan bonggol. Kalau tayar yang botak, apa yang akan terjadi adalah permukaan bunga tayar ini sudah selari ataupun sama tinggi dengan bonggol tanda paras amaran tayar botak itu. So, boleh dijelaskan di sini tayar baru dan tayar lama. Tayar yang lama ni dia licin dan tayar yang baru ni dia berbunga-bunga. Kalau dilihat lebih kepada bunga tayar. Kalau bunga tayar itu masih lagi tinggi berbanding dengan tanda paras amaran yang kita tunjukkan tadi, maknanya tayar itu masih lagi selamat untuk digunakan berbanding dengan tayar yang bunganya sudah rata. Okey, Encik Hafiz, bagaimana pengguna boleh tahu tayar tersebut berfungsi bagi brek kenderaan mereka? Okey, untuk itu tayar ini kalau dilihat pada permukaan bunganya, dibahagikan kepada beberapa bahagian.
Okey, ini dua bahagian tepi ini kita panggilnya sebagai bahu tayar. Okey, yang mana fungsinya lebih kepada cengkaman untuk membelok dan juga membelok. Di bahagian tengah ini lebih kepada untuk memastikan kenderaan itu bergerak ke arah yang kita tuju. Jadi apabila kita membrek kenderaan, bahagian bahu tayar ini yang akan membantu kenderaan itu mencengkam permukaan jalan. Tayar ini untuk mencengkam permukaan jalan dengan lebih bagus. Jadinya membantu apabila kita membrek. Dibandingkan dengan tayar yang sudah botak ini, kalau dilihat pada bahagian bahu tayarnya, bunga tayarnya sudah nipis. Jadi apabila membrek, kesan ataupun efektif brek itu sudah berkurangan dan juga menjadikan keadaan yang tidak selamat kepada pengguna apabila membrek, terutamanya jalan hujan. So bagaimana pula keadaan tayar yang bunganya hampir tiada ni, dah nak botak? Okey, ini sekali lagi kita akan lihat kepada tanda paras kehausan tayar ini. Jadi kalau dilihat pada tayar ini, permukaan bunganya sudah selari ataupun sama tinggi dengan tanda paras amaran kehausan tayar ini tadi. Jadi ini telah dikategorikan sebagai tayar botak. Juga telah dibincangkan tadi bahawa bahagian bahu tayar ini akan membantu dalam proses pembrekan. Maknanya bila you brake, bahagian tepi tayar ini yang akan membantu. Jadi apabila keadaan tayarnya sudah botak yang sebegini, maknanya cengkaman brake berkurangan. Ini memberikan potensi bahaya kepada pengguna itu sendiri. Begitulah saudara, bagaimana Hafiz memberikan sedikit tips kepada anda di luar sana. Diharap tips berkenaan memberikan manfaat kepada anda sebelum membeli tayar. Saya Nasyairah Fahrudin, kita kembali ke studio.